Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 6 akan membincangkan tentang perkembangan fizikal dan kognitif akhir bagi kanak-kanak. Baiklah, kita akan masuk kepada bahagian pengenalan. Pengenalan. Kanak-kanak yang tergolong dalam peringkat akhir kanak-kanak adalah mereka yang berumur antara 6 hingga 12 tahun. Di Malaysia, kanak-kanak pada peringkat umur ini berada di sekolah rendah mereka menjalani pendidikan formal dari tahun 1 hingga tahun 6. Di peringkat ini juga, kanak-kanak dikatakan mempunyai sifat kerajinan yang tinggi dan mereka berasa seronok apabila dilibatkan dalam apa-apa aktiviti seperti menolong orang lain, bekerja sama dalam aktiviti kumpulan, dan sebagainya. Perkembangan fizikal. Kanak lelaki lebih suka melibatkan diri dalam aktiviti yang lasak seperti bertumbuk dan bermain kasar. Kala kanak-kanak perempuan pula lebih pasif dan gemar memerhatikan aktiviti-aktiviti kanak-kanak lain di sekeliling mereka. Mereka juga gemar untuk membuat dompet, mengait, dan menjahit. Perkembangan fizikal kanak-kanak peringkat ini boleh dikatakan secara perlahan sehinggalah mereka memasuki akil balik. Keadaan bentuk tubuh mereka juga mulai berubah, mempengaruhi ketinggian dan berat badan, serta mereka juga akan semakin mahir dalam membaca, mengira, dan melakukan aktiviti permainan di luar bilik darjah. Perkembangan kognitif. Secara umumnya, kanak-kanak di peringkat ini tidak lagi bersifat egosentrik. Pandangan orang lain mulai diterima. Ketika menyelesaikan satu-satu masalah, kanak-kanak akan mempertimbangkan semua aspek masalah itu. Dengan kata lain, pemusatan perhatian mula berkurangan. Selain dari itu, kanak-kanak mula memahami perkaitan antara dua situasi yang berlainan. Semasa berumur 7 tahun, kanak-kanak dapat mengumpul banyak pengalaman baharu dan kebolehan menakul mula muncul. Kemudian, pada berusia 10 tahun, biasanya telah dapat menunjukkan penguasaan dalam aspek pengiraan termasuk yang berbentuk masalah. Di penghujung peringkat ini, iaitu kira-kira dalam darjah 5 atau 6, kanak-kanak mula berubah daripada pengolahan konkret kepada pemikiran secara pengolahan secara formal. Sungguh pun pemikiran pada peringkat pengolahan konkret adalah logik dan bersistematik, tetapi pemikiran kanak-kanak masih terikat kepada pengalaman yang terus. Walaupun mereka tidak perlu membelek benda-benda untuk memahami seperti yang terjadi pada peringkat praolahan, tetapi pemikiran kanak-kanak pada peringkat olahan konkret ini adalah terikat kepada pengalaman yang sebenar-benarnya. Dalam bidang yang mereka tidak dapat pengetahuan yang terus, mereka menakul dengan cara perbandingan kepada pengalaman yang benar-benar mereka alami. Terdapat berbagai teori yang menyebutkan tentang perkembangan kognitif, antaranya ialah teori perkembangan kognitif John Piaget. Piaget juga menjelaskan mekanisme dan proses perkembangan dari bayi, kanak-kanak sehingga dewasa. Terdapat beberapa konsep asas yang berkaitan dengan teori kognitif Piaget. Antaranya ialah skemata, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Skemata merupakan struktur kognitif yang berubah untuk membiasakan diri dengan persekitaran yang baru. Contohnya, bayi dilahirkan dengan beberapa pergerakan yang disebut skema seperti menggerakkan tangan, merasa, menggerakkan kaki. Skema ini yang akan menentukan tindak balas bayi terhadap persekitarannya. Seterusnya, asimilasi. Asimilasi merupakan penerimaan maklumat selaras dengan skemata. Proses asimilasi membolehkan manusia menyelaraskan maklumat dengan maklumat yang sedia ada. Selain itu, akomodasi ialah pengubahan kepada skemata yang sedia ada untuk membenarkan maklumat baru. Konsep yang terakhir ialah keseimbangan. Keseimbangan merupakan gabungan antara dua proses asimilasi dan adaptasi bagi membantu keseimbangan dalam pengetahuan, kepercayaan, dan pengalaman. Menurut Piaget, perkembangan kognitif kanak-kanak berlaku secara berperingkat-peringkat. Peringkat yang lebih awal adalah peringkat yang penting kerana menjadi asas kepada peringkat seterusnya. Tahap yang pertama ialah tahap teoria motor yang berlaku dari sejak lahir hingga bayi berusia 2 tahun. Yang kedua ialah tahap operasi yang berlaku dari umur 2 tahun hingga 7 tahun. Tahap yang ketiga ialah tahap operasi konkret yang berlaku pada kanak-kanak yang berumur 7 tahun hingga 11 tahun. Dan akhir sekali ialah tahap operasi formal yang berlaku pada usia kanak-kanak 11 tahun hingga 15 tahun.
Tahap operasi konflik yaitu pada umur 7 tahun hingga 11 tahun merupakan perkembangan akhir bagi kanak-kanak. Piaget juga mengemukakan 3 prinsip pembelajaran bagi kanak-kanak, yaitu pembelajaran aktif, pembelajaran melalui interaksi sosial, dan pembelajaran mengikut pengalaman. Pembelajaran aktif merupakan sebuah proses pembelajaran yang dipelajari sendiri. Menurut Piaget, pembelajaran bersama rakan sebaya dan orang dewasa membantu kepada perkembangan kognitif kanak-kanak. Ia juga disebut sebagai pembelajaran interaksi sosial. Akhir sekali, Piaget juga berpendapat bahwa perkembangan kognitif akan meningkat melalui pengalaman, yang disebut sebagai pembelajaran melalui pengalaman. Menurut teori John Piaget, kita dapat melihat bahwa teori ini memfokuskan kepada teori perkembangan kanak-kanak. Itu saja daripada saya, terima kasih. Seterusnya kita pergi kepada teori kecerdasan terakhir Steinberg. Menurut Steinberg, teori ini berkaitan dengan kecerdasan manusia dan teori ini terdiri pada 3 bentuk. Bentuk yang pertama ialah kecerdasan analitik. Kecerdasan analitik merujuk kepada kemampuan seseorang itu untuk menganalisis, menilai, menanding dan membezakan. Bentuk yang kedua pula ialah kecerdasan kreatif. Kecerdasan kreatif ini merujuk kepada kemampuan seseorang itu untuk membuat, merancang, mencipta dan membayangkan. Dan bentuk yang ketiga pula ialah kecerdasan praktikal. Kecerdasan praktikal ini merujuk kepada kemampuan seseorang menggunakan, mengaplikasi dan menerapkan idea dalam bentuk yang lebih praktik. Menurut Steinberg, kanak-kanak yang mempunyai corak hierarki yang berbeza dapat dikenal pasti perbezaan mereka ketika di alam persekolahan. Yang pertama, kanak-kanak yang mempunyai kemampuan analitik yang tinggi adalah sangat digemari dan disukai oleh guru ketika di sekolah. Hal ini kerana murid ini mendapat markah yang tinggi dalam ujian dan dapat menjawab soalan yang diberikan atau petugasan yang diberikan oleh guru mereka dengan baik. Dan pelajar ini dianggap sebagai pelajar yang pandai di sekolah. Selain itu, kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan kreatif yang tinggi sering dimarahi dan didenda oleh guru di sekolah. Hal ini kerana kanak-kanak ini tidak dapat menjawab ataupun menyiapkan tugasan yang diberi oleh gurunya dengan baik, sehingga sering mendapat markah yang terendah di sekolah. Hal ini menunjukkan bahawa kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan kreatif yang tinggi tidak sesuai berada di sekolah konvensional. Seterusnya, kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan praktikal yang tinggi juga mempunyai masalah untuk memahami tuntutan sekolah seperti yang berlaku pada kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan kreatif yang tinggi. Namun, kebanyakan kanak-kanak yang mempunyai tahap kecerdasan praktikal yang tinggi ini berjaya ketika berada di luar kelas. Hal ini kerana kanak-kanak ini lebih pandai bersosial daripada kanak-kanak yang lain, dan kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan praktikal yang tinggi ini boleh menjadi seorang pengurus, pengusaha dan bahkan boleh menjadi seorang ahli politik yang berjaya ketika mereka dewasa nanti. Walaupun pada zaman persekolahan mereka mendapat keputusan yang kurang baik ataupun tidak memuaskan untuk dijadikan sebagai rekod pembelajaran. Oleh itu, ibu bapa hendaklah peka terhadap kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak mereka. Sebagai ibu bapa, mereka hendaklah menorong dan menyokong minat ataupun kebolehan yang dimiliki oleh anak mereka agar anak-anak mempunyai semangat untuk mencapai sesuatu kejayaan dalam hidup dan berusaha untuk memperbaiki diri untuk menjadi seseorang individu yang lebih baik pada masa akan datang. Sekian. Teori tugas perkembangan Havigers. Penegasan utama teori tugas pengembangan Havigers adalah bahawa perkembangan berterusan sepanjang seumur hidup seseorang, berlaku secara berperingkat. Teori perkembangan Havigers berlaku dalam 6 peringkat, iaitu: pertama, bayi dan awal kanak-kanak; kedua, kanak-kanak pertengahan; ketiga, remaja atau kanak-kanak lewat; keempat, dewasa awal;
kelima zaman pertengahan dan keenam kematangan kemudian. Walaupun semua teori ini, kita hanya akan memfokuskan diri pada teori tugas perkembangan remaja atau kanak-kanak. Tugas perkembangan pertama dalam teori ini adalah untuk remaja belajar bergaul dengan rakan-rakan dari kedua-dua jantina untuk mempersiapkan diri memasuki tahap awal dewasa. Tugas kedua adalah menerima tubuh fizikal seseorang dan menjaga kesihatannya. Dengan menerima tubuh seseorang, orang itu menyedari bahawa tidak wajar mengabaikan kesihatan seseorang dan berusaha menjaga kesihatannya melalui pemakanan yang baik dan bersenam untuk mencegah penyakit dan keributan atau masalah lain yang mungkin timbul daripada tidak merawat tubuh seseorang dengan betul. Tugas seterusnya adalah membuat keputusan mengenai perkahwinan dan kehidupan keluarga. Sebagai tambahan tugas adalah mengenai pekerjaan atau kerjaya yang dipilih oleh remaja untuk melibatkan diri. Bagi seseorang untuk mengembangkan tujuan vokasionalnya dan cara untuk mencapai tujuan ini atau hanya untuk dapat mencari nafkah adalah sifat yang mesti dimiliki seseorang untuk memasuki usia dewasa. Akhir sekali, Heavy Girls menyatakan bahawa untuk mempersiapkan remaja ke usia dewasa awal, seseorang harus menjadi tanggungjawab sosial kerana dia perlu berpartisipasi dengan rakan dan keluarga juga dalam komuniti dengan cara yang bertanggungjawab dan mengembangkan nilai moral peribadi untuk membimbing tingkah laku. Teori ini masih dapat diterapkan dan dapat dijadikan panduan bagi masyarakat dan sangat menarik terutama bagi ibu bapa yang baru dan muda untuk membentuk anak mereka. Sekarang, kita akan melihat pula kepada perbandingan teori perkembangan kognitif Jean Piaget, teori kecerdasan triarki dan teori perkembangan Harvey Girls. Jadi, sudah pasti ketiga-tiga pengasas kepada teori ini mempunyai pemahaman serta pendirian mereka yang tersendiri. Namun, ketiga-tiga teori ini masih saling berkait rapat antara satu sama lain. Makna kata, ada persamaan, ada perbezaan. Jadi, persamaan yang pertama adalah ketiga-tiga teori ini menggariskan bahawa komuniti dan persekitaran sekeliling mampu mempengaruhi perkembangan kognitif dan fizikal akhir kanak-kanak. Ketiga-tiga teori ini menyatakan bahawa budaya, norma serta nilai mampu mempengaruhi perkembangan kepribadian serta personaliti kanak-kanak tersebut. Seterusnya, persamaan yang kedua adalah ketiga-tiga teori ini menekankan teknik parenting dalam memastikan perkembangan kognitif dan fizikal akhir kanak-kanak yang sihat. Jadi, berdasarkan ketiga-tiga teori ini, kita dapat lihat betapa besar tanggungjawab ibu bapa untuk memberikan sepenuh kasih sayang dan perhatian, menganalisis kebolehan dan kekurangan serta menyediakan corak parenting yang sesuai dan tepat untuk anak-anak tersebut. Kita dah lihat pada persamaan, sudah tentu ada perbezaan. Jadi perbezaan kepada ketiga-tiga teori ini adalah pada bagaimana menentukan tahap perkembangan fizikal dan kognitif akhir kanak-kanak tersebut. Jadi, menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, tahap perkembangan adalah berdasarkan umur mereka yang mana berkonsepkan skemata, asimilasi, akomodasi dan keseimbangan. Manakala, untuk teori kecerdasan triarki, tahap perkembangan adalah berdasarkan jenis kecerdasan iaitu kecerdasan analitik, kecerdasan praktikal dan kecerdasan kreatif. Dan akhir sekali, untuk teori perkembangan Harvey Girls, tahap perkembangan adalah berdasarkan kepada tugas perkembangan kanak-kanak tersebut. Jadi, inilah dia persamaan dan perbezaan untuk tiga-tiga teori berkaitan perkembangan fizikal dan kognitif akhir kanak-kanak. Kita dah dengar pelbagai penjelasan mengenai perkembangan fizikal dan kognitif akhir kanak-kanak. Jadi, secara konklusinya, perkembangan fasa akhir ini merupakan fasa yang sangat penting kerana kanak-kanak beralih daripada alam kanak-kanak ke alam remaja. Maka, pada waktu ini, kanak-kanak tersebut perlulah diberikan sepenuhnya perhatian dan kasih sayang. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget, teori kecerdasan triarki dan teori perkembangan Harvey Girls
merupakan rujukan yang baik untuk kita corak parenting style yang sesuai dan tepat. Hal ini kerana teori-teori ini banyak menggariskan perkara-perkara penting dan positif yang boleh kita aplikasikan dalam memastikan perkembangan yang positif terhadap kanak-kanak tersebut. Seterusnya, kanak-kanak yang berada di fasa akhir perkembangan ini perlulah dipastikan berada di dalam persekitaran dan komuniti yang positif. Hal ini kerana bagi memastikan perkembangan mereka adalah perkembangan yang positif. Ingatlah, kanak-kanak yang kita bentuk hari ini mampu menentukan hala tuju masa depan komuniti dan negara kita. Maka, pastikan kanak-kanak tersebut berada di dalam keadaan dan landasan perkembangan yang tepat dan positif. Saya rasa itu sahaja daripada kumpulan kami. Maka saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.